Recording hilang. Okey, jap. Okey, baiklah. Semangat Okey, tadi saya ada ceritakan bahawasanya konsep apa? Konsep asset, liability, equity. Okey. Dan pada kitaran yang terakhir, sebelum catatan penutup, kita ada akaun penamat. Okey. Jadi, hari ni kita nak tengok akaun penamat dulu. Saya akan ceritakan perakaunan ni. Kita akan masuk topik 2 dekat sini. Dokumen sumber ni topik 2. Okey. So, dalam topik 1 ni saya akan bagi keseluruhan gambaran apa dia perakaunan. Apa dia perakaunan? Kalau kita tengok definisi, perakaunan ni ialah kerja-kerja mengumpul, mengkelaskan, merekod secara sistematik, kemudian last sekali tu kita kena buat laporan. Betul tak? So, laporan tu kita nak tahu apa? Kita nak tahu sama ada perniagaan kita untung atau rugi. Dan juga kita nak tahu satu perkara lagi ialah berapa banyak yang kita ada. Sama ada berapa banyak aset yang kita ada, berapa banyak hutang yang kita ada ataupun liability, dan berapa banyak modal kita. Sama ada modal kita bertambah ataupun modal kita berkurang. Ada dua benda yang boleh menyebabkan modal kita bertambah. Ada dua perkara yang boleh memberi kesan kepada modal. Yang pertama ialah apa? Jika perniagaan kita untung, dan modal juga akan terkesan apabila perniagaan kita mengalami kerugian. Boleh faham situ? Itu konsep. Itu konsep dia dah. Konsep dia paling senang sekali. Okey. Page break. Page break. Itu konsep yang awak perlu tahu, iaitu bila kita berniaga, kita mesti akan sama ada kita membuat untung. Okey. Perniagaan kita untung, atau rugi. Macam mana nak kira untung? Apabila hasil lebih besar daripada belanja. Bagaimana rugi boleh berlaku? Apabila belanja lebih besar daripada hasil. Jadi, semua faham? Senang ni ke? Konsep asas ni. Untung apabila hasil lebih besar daripada belanja. Okay? Duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Okay? Yang ini, duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. Jadi negatif. Ini dia jadi positif. So, bila kita berniaga, kita nak tahu untung atau rugi. Selain daripada tu, kita juga nak tahu sama ada perniagaan kita, kita nak tahu berapakah. Kita nak tahu how much apa? How much asset yang kita ada. Berapa RM aset, sama ada aset semasa ataupun aset bukan semasa. Kita juga nak tahu, bukan saja nak tahu apa yang kita ada, kita nak tahu berapa hutang kita. Hutang dengan pihak luar, iaitu liability. Berapa liability kita? Sama ada liability semasa ataupun liability jangka panjang. Dan kita juga nak tahu equity kita, modal kita. Modal bertambah ke atau modal berkurang? Bertambah dengan dalam keadaan apabila kita buat untung. Okey. Modal berkurang apabila kita rugi. Bila kita rugi, maksudnya modal kita akan jadi makin kurang. Okey. Kita juga faham bahawasanya kita ada konsep kanan, kiri. Kita juga faham konsep persamaan perakaunan, iaitu kiri
mesti sentiasa sama dengan kanan. Kiri ialah aset, kanan ialah liability tambah equity. Okey. So, di dalam akaun penamat, di dalam kunci kira-kira, kita boleh tengok persamaan ni. Asset, liability dengan equity. Kita nak tengok daripada mana? Kita tengok kunci kira-kira. Manakala, so ini maksudnya kita nak tahu how much kan tadi. How much aset yang kita ada, kemudian aset kita tu datangnya daripada mana? Dibiayai oleh hutang ke ataupun oleh modal kita. Manakala prestasi kita pula adalah disebabkan oleh hasil dan belanja. Yang ini kita akan tengok dalam laporan yang kita panggil penyata untung rugi. Ini laporan dia. Okey, kalau kunci kira-kira, laporan apa? Laporan yang menunjukkan berapa jumlah aset, jumlah liability dan jumlah equity. Manakala untuk nak tahu prestasi, kita kena pergi tengok penyata untung rugi. Kerana dalam penyata untung rugi tu, kita menyatakan semua hasil yang kita dapat tolak dengan belanja-belanja dan dapatlah sama ada untung ataupun rugi. Nama laporan dia ialah penyata untung rugi. Yang ni nama laporan dia ialah kunci kira-kira ataupun yang kita panggil sebagai lembaran imbangan. So, ayat yang pertama saya kat sini, boleh saya teruskan? Kalau tak faham, tanya selalu deh. Dan pastikan awak tak dengar saja ni. Awak ada pen, pensel, kertas, buku nota untuk buat catatan. Okey. Saya clearkan dulu. Baik. Kunci kira-kira, boleh saya teruskan ni deh? Kalau tak saya jawab, tulis kat komen, tak apa. Kunci kira-kira adalah salah satu akaun penamat yang perlu disediakan oleh akaunten. Penyata ini menunjukkan kedudukan keuangan. Kedudukan keuangan sesebuah perniagaan pada satu-satu tarikh tertentu. Okey, terdapat 3 klasifikasi item yang ditunjukkan oleh kunci kira-kira, iaitu aset, liability dan equity pemilik. So, berikut adalah contoh format kunci kira-kira. Nama perniagaan, atas ni adalah tajuk dia. Perhatikan kunci kira-kira bertajuk kunci kira-kira pada. Sebabnya kita boleh tahu nilai aset, liability dan equity ni pada sesuatu tarikh tertentu. Okey. Perhatikan di sebelah kiri ni, apa dia? Semua ni adalah aset. Bermula dengan aset yang paling payah sekali nak kita cairkan. Contoh aset bukan semasa, iaitu tanah dan bangunan, kenderaan, perabot. So, kita susun dia ikut kecairan dia. Paling payah nak cair, kita letak atas sekali. Aset semasa pula, seperti tunai di tangan, tunai di bank dan juga penghutang. Di sebelah kanan pula adalah, tengok kita letak paling atas sekali ialah equity pemilik. So, berapakah modal kita, dan jika perniagaan kita untung, kita kena tambah dengan untung. So, kita akan nampak modal akhir kita bertambah ataupun berkurang. Manakala liability pula, kita mulakan dengan liability jangka panjang dahulu, kemudian baru liability semasa. Okey. Liability pinjaman dari bank dengan debenture. Debenture ni pun adalah nama lain kepada pinjaman. Sebab bank ni bila dia buat produk loan, dia macam-macam nama dia deh. Debenture ni macam surat perjanjian. Okey. Liability semasa seperti pemiutang. So, jumlah semua aset mestilah sama dengan jumlah hasil tambah equity dan juga liability. Ini adalah format kunci kira-kira. Perhatikan penyata kunci kira-kira ini telah pun mewakili persamaan perakaunan, iaitu aset sama dengan liability tambah equity. Boleh faham tak ayat saya? Kunci kira-kira ini
mewakili, represent persamaan perakaunan. Okey, dalam so saya tak nak pergi panjang yang ni sebab kita dah bincangkan, kecuali yang ni, ambilan. Ada siapa-siapa yang baca tak ni buku, nota ni? Siapa yang tak faham apa maksud ambilan? Anyone? Ya. Boleh faham tak maksud ambilan ni? Tak. Ambilan ni siapa yang ambil? Pemilik. Kadang-kala dia ambil duit perniagaan ke? Untuk apa? Untuk kegunaan sendiri. So tak boleh nak biarkan, kita kena rekod. Rekod sebagai ambilan. Kerana ia akan mengurangkan modal perniagaan kita. Ingat lagi kita punya andaian entiti berasingan? Ingat tak? Apa entiti berasingan cakap? Dua pemilik yang perniagaan Adalah dua. merupakan entiti berbeza. Ya, dia berbeza. Jadi, jangan campur duit perniagaan dengan duit sendiri. Jangan buat duit perniagaan tu seolah-olah macam duit awak sendiri. Itulah maksud dia. Jadi, jika awak ambil duit perniagaan, you have to record. Perniagaan kena record sebagai, nak tulis ke apa? Nak tulis sebagai ambilan. Ambilan wang. Boleh. Sama juga jika awak berniaga kasut. Awak ambil sepasang kasut tu untuk awak ambil sepasang kasut tu untuk anak awak ambil sepasang kasut untuk isteri awak. Semua tiga-tiga pasang tu hendaklah direkod sebagai ambilan. Bukannya ambil saja, tak ada rekod, tak boleh. Sebab semua jenis ambilan, sama ada wang tunai ataupun ambilan barang niaga, akan menyebabkan modal perniagaan kita berkurang. Jadi, kita belajar satu perkara lagi, iaitu modal. Okey, kita belajar satu perkara lagi, iaitu modal akan lupa apa yang jadi naik kita tadi. Modal akan berkurang disebabkan oleh, yang pertamanya, rugi. Dia akan menyebabkan modal kita akan lebih kecil. Yang kedua, oleh apabila kita sentiasa buat ambilan, modal kita akan berkurang. Boleh faham? Dua sebab modal akan berkurang. Satunya rugi. Bila kita buat operasi perniagaan, belanja kita lebih besar daripada hasil, maka kita rugi. Rugi akan mengecilkan modal. Satu lagi perkara yang akan mengecilkan modal adalah ambilan oleh pemilik perniagaan untuk kegunaan sendiri. Boleh faham? That's why dia kata ambilan wang tunai akan mengurangkan modal. Walau bagaimanapun, dalam perakaunan, satu akaun berasingan akan diwujudkan bagi urus niaga ambilan. Kita akan buat akaun khas untuk ambilan barang, ataupun ambilan wang. Jumlah ambilan akan mengurangkan jumlah keseluruhan ekuiti pemilik. Ekuiti pemilik merujuk kepada modal. Any question? Boleh faham setakat ni? Faham. Okey, siapa tak faham? Nak kena ulang lagi ke? That's why dia kata modal adalah modal permulaan, tambah atau tolak untung ataupun rugi, tolak juga ambilan jika ada lah. Kita tak ambil semua kita ambil jari-jari lah, kita ambil deh. Okey. Perhatikan ayat saya di sini. Lembaran imbangan atau kunci kira-kira hendaklah sentiasa seimbang, iaitu jumlah keseluruhan aset mestilah sama dengan hasil tambah equity dengan liability. Every time, each and every time, mestilah kunci kira-kira itu sama, kiri dan kanan. Hal ini demikian kerana sebanyak mana jumlah aset yang dimiliki oleh perniagaan mestilah sama ada dibiayai atau datang daripada ekuiti pemilik atau datang daripada tanggungan ataupun liability. Boleh faham tak ayat ni? Kenapakah persamaan perakaunan tu mesti kena sentiasa sama? Sebab apa? Sebab setiap aset yang ada dalam perniagaan kita
Okey. Bila kita persamaan perakaunan yang kita belajar, aset sama dengan liability tambah equity, kita mesti sentiasa tanya soalan, aset kita ni datang daripada mana? Contoh, kita ada, saya buat gini deh. Okey. Sikit. Okey, kalau saya buat satu pembahagian aset. Okey. Liability dengan equity dah. Sebab liability dengan equity bila tambah mesti sama dengan kiri ni. Kiri sama dengan kanan. Okey, saya bagi contoh dah. Kita ada aset, contohnya aset kenderaan. Ada berapa kenderaan? 10,000. Mari mana kenderaan ni? Katakan kenderaan ini adalah mari daripada hak sendiri. Betul tak? Dia ada kereta buruk, dia meroyak kereta ni nilai dia 10,000, saya nak masuk kereta ni sebagai aset perniagaan. So 10,000 yang perniagaan ada ini datang daripada modal sendiri, modal pemilik dia. Faham? Okey, katakan kita ada lagi wang 50,000. Kita mesti tanya soalan, 50,000 ni datang daripada mana? Katakan 50,000 ni ialah kita buat pinjaman bank. Maka sekarang ni kita ada satu lagi item dekat sini, 50,000 dekat bahagian liability jangka panjang, iaitu pinjaman bank. So perhatikan dekat sebelah sini ada berapa? 60,000. Sama tak dengan sebelah sini? 60,000 juga. Boleh? That's why kita sentiasa kena tanya soalan, hak sebelah kiri ni mari daripada mana? Ataupun ayat dia, dibiayai oleh apa? Sama ada dibiayai oleh modal sendiri ataupun oleh tanggungan dengan pihak luar. Boleh? Jelas? Awak kohor jelas ke kohor confused? Kohor jelas Okey. Baiklah. Persamaan perakaunan. Ni saya dah terbiara ni dah. Saya nak terus pergi ke contoh 1.4.3. You all dah cuba baca ke? You all dah cuba faham ke? Ada yang tak faham? Baca dah tapi tak faham sangat. Tak faham sangat. Baik, saya akan jelaskan sekarang deh. Kita pergi satu-satu. Ada beberapa urus niaga yang saya bagi contoh dekat sini. Kemudian kita nak tengok daripada situ apa kaitan dia dengan persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan ditunjukkan oleh kunci kira deh. Jadi kunci kira-kira tu kan dia ada aset di sebelah kiri, liability dengan equity duduk di sebelah kanan. Jadi yang ini kita andaikan kita baru nak mula perniagaan. So benda pertama yang kita akan buat ialah membawa masuk modal ke dalam perniagaan. Betul tak? Katakan kita ada wang sendiri. Perniagaan ni Encik Zam. Encik Zam ni nak buka perniagaan alat tulis. Zam Enterprise. So pada 1 Januari, senang saya bagi contoh awal tahun lah. Saya bagi contoh awal tahun. Tak semestinya you buka perniagaan pada awal tahun. You boleh start perniagaan pada bila-bila masa sepanjang tahun. So untuk memudahkan penerangan, saya mulakan pada awal tahun. Pada 1 Januari, Encik Zam merancang untuk membuka perniagaan alat tulis Zam Enterprise. Beliau mempunyai 5,000 wang tunai untuk memulakan perniagaannya. Jadi dia bawa masuk 5,000 duit sendiri. So
Jika kita nak tunjukkan persamaan perakaunan untuk urus niaga yang pertama ni, apa urus niaga yang pertama? Urus niaga pemilik dengan perniagaan dia, iaitu membawa masuk wang tunai. So, perniagaan ZAM sekarang mempunyai pada 1 Januari, kunci kira-kira dia akan kelihatan begini, iaitu dia ada tunai RM5,000 dan soalan kita ialah mari mana duit tunai ni? Duit tunai ini datang daripada modal sendiri. So, modal sendiri duduk dekat bawah equity. Benda-benda lain tak ada lagi. Okey, so kunci kira-kira akan menunjukkan RM5,000 di sebelah kiri, RM5,000 di sebelah kanan. Sama. Awak ni boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey, katakan tak cukup ni nak buat perniagaan dengan duit wang tunai ni. Katakan dia pergi buat pinjaman. Nak pinjam dengan siapa ni? B. Membawa masuk modal daripada pinjaman. Pada 1 Februari pula, Encik Zam memerlukan wang tambahan untuk memulakan perniagaan. Beliau telah meminjam wang daripada kawan dia. Pinjam daripada Amir. Dan sekarang ni perhatikan, kita ada wang tambahan. Okey, kita nak masukkan wang tersebut ke dalam bank. Hak tadi tak masuk lagi dalam bank. Hak tadi duduk tang. Kemudian perhatikan ada wujud benda baru ni. Benda baru ni apa? Amir. Siapakah Amir? Liability ke asset? Liability. Dia akan jadi tanggungan kita, liability kan. So, sekarang perhatikan kunci kira-kira akan kelihatan begini. Tunai dekat tangan masih ada lagi. Ada tambahan benda baru, iaitu duit di bank sebanyak RM5,000. Kita pergi buka akaun Zam Enterprise. Kita pun masuk RM5,000 duit di bank. Soalan kita, dari manakah RM5,000 ini? Daripada pinjaman Amir. Betul tak? Amir sekarang jadi pemiutang. Duduk dekat liability. Perhatikan, kiri ada RM10,000, kanan pun ada RM10,000 juga. Boleh? Boleh. Aset kita bertambah. Manakala liability daripada tak ada jadi ada. Okey. Kemudian, selain daripada kita memerlukan wang untuk memulakan perniagaan, kita juga kadang-kadang akan membawa masuk aset bukan semasa. Okey. Sebagai modal kita. Okey, perhatikan dia buat masuk ke apa ni? Okey, pemilik boleh membawa masuk harta persendirian dianggap sebagai sumbangan modal ke dalam perniagaan. So, pada 1 Mac, Encik Zam membawa masuk kereta lamanya. Ada kereta lama, ada nilai dia RM40,000. Kita kata nak guna kereta ni sebagai kenderaan perniagaan. So, RM40,000 ini kita akan kategorikan sebagai aset kepada perniagaan. Sebelum ni perniagaan ada kereta tak? Tak ada. Sekarang bila dah dibawa masuk ke dalam perniagaan, so kita ada item baru. Kereta RM40,000. Betul? Soalan dia ialah, where does this come from? Yang ini ni datang daripada mana? Oh, datang daripada equity pemilik. Boleh faham? So, equity pemilik kita dah jadi RM45,000. RM5,000 tu sumbangan wang berbentuk duit tunai. RM40,000 lagi adalah dalam bentuk kenderaan. Tunai di bank dengan tunai di tangan masih tidak dibuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan Amir ni, kreditor ataupun pemiutang ni kita belum lagi bayar. So, jumlah kiri sekarang meningkat jadi RM50,000, kanan pun RM50,000. Kalau tak faham, tolong stop saya, terus tanya. So, sebelah kiri bertambah RM40,000, asal tadi kan RM10,000 je kan? Dia bertambah RM40,000 jadi RM50,000. Manakala di sebelah sini pun bertambah RM40,000 juga. Ni bertambah RM40,000, so jadi RM50,000 juga. Baik. Sekarang sudah bersedia untuk membuat perniagaan.
perkara pertama yang kita buat ialah kita akan membeli aset untuk perniagaan. Nak beli apa ya? Sekarang ni contoh yang dia beri ialah membeli secara tunai. Encik Zam beli apa? Pada bulan 4, Encik Zam membeli 2 buah mesin daftar tunai tu apa? Mesin daftar tunai tu apa? Lagi tengok ke mesin daftar tunai? Mesin duit tu kau. Mesin duit dah. Mesin duit. Sekejap kita tengok mesin daftar tunai. Rajin tengok ni. Rajin tengok dah. Kalau bahasa Inggeris dia cash register machine. Mechanical cash register machine. Allah Akbar. Ni jamai dulu ni. Cash register machine. Rajin tengok ni. Ni rajin tengok ni. Mana ni? Rumah kita ada? Rajin. Supermarket. Oh, rumah kita tak ada ke ni. Supermarket, kedai runcit, semua guna cash register machine ke? Ataupun sekarang diguna dekat komputer. Faham? Alright. So, dia nak start perniagaan. So, dia belilah cash register machine. Okey, dia beli 2 buah. Bernilai 250. So, maksudnya dia beli 500 lah. Betul? Belian aset bukan semasa ini dibayar dengan tunai. Okey, apa yang terjadi dalam urus niaga ni? Duit dia berkurang ke bertambah bila dia bayar? Berkurang. Ya, 500 berkurang. Okey, so perhatikan yang color merah ni. Duit asal kita ada 5,000 di tangan. Kita bayar 500 untuk beli mesin ni. Duit tu dia naik duduk atas. Bertukar bentuk. Jadi mesin. Boleh bayar? Persamaan di bawah ni ada berubah ke? Tak ada. Tak ada, sebab perubahan tu berlaku dekat di sebelah aset. Aset tu ia bertukar bentuk je. Daripada duit bertukar jadi mesin. Boleh? Aset semasa tunai berkurang, aset bukan semasa mesin jadi bertambah. Setakat tu boleh ikut? Siapa tak boleh ikut, tanya selalu. Okey ke? Siapa boleh ikut, jawab okey dekat komen. Okey. Cuba type okey dekat komen. Umi okey. Wani okey. Alif okey. Na okey. Akmal okey. Arami okey. Mana seorang lagi? Fatin okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beres. Okey. Jika situasi B. B ialah beli aset bukan semasa tetapi secara hutang. Pada 1 Mei, Encik Zam memerlukan satu mesin gapur 60,000 ni. Mungkin mesin photostat ke mesin gapur lah ni dah. 60,000. Beliau membelinya daripada Branch Week Trading. Pasal dok tadi masa kita beli tunai, kita tak perlu tahu pun kita beli daripada siapa ke. Sebab kita bayar secara tunai. Tapi bila kita beli secara kredit, kita mesti nak kena ada rekod kita beli dengan siapa. Kita berhutang. Okey. So dalam keadaan ini, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Perhatikan, yang bertambah ialah mesin yang baru ni. Saya rasa mesin photostat lah kot ni. 60,000. Betul tak? Soalan yang kita perlu tanya ialah, mesin ni mari daripada mana? Mari daripada mana? Mari daripada hutang dengan Branch Week Trading. Hutang duduk kat liability. 60,000. So, perhatikan sekarang. Nilai kanan dengan kiri dia telah pun
Tetapi masih lagi kiri dan kanan adalah sama. Itulah yang saya maksudkan dengan persamaan perakaunan mesti sentiasa sama. Kanan mesti sentiasa sama dengan kiri. Kiri mesti sentiasa sama dengan kanan. Apa dia kiri dengan kanan tu? Kiri ialah aset, kanan ialah jumlah liability dengan equity. Boleh? Okey, ada yang tak faham sini? Ada nak tanya? Nak kena slow-slow ke? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh saya teruskan sebab awak dah baca dah sikit-sikit ni dia. Cuma bila ada yang tak faham tu terus tanya deh. Apa dia yang saya tak faham malah saya baca. Okey, tanya hari ni. Yang keempat ialah keadaan di mana katakan kita toksis aset kita. Kita boleh lupuskan aset. Sama ada kita jual ke, okey? Perhatikan, lupus secara tunai. Pada 1 Jun, salah satu mesin daftar tunai telah tidak dapat digunakan. Encik Zam menjualnya pada harga kos. Berapa dia beli tadi? 250, okey? Satu daripada mesin dia tu, dia tak guna, okey? Dia jual pada harga dia beli tu tadi. Okey, tak cidik juga orang beli pada harga yang sama. Padahal dia kata mesin tu tak dapat digunakan. Okey, hutang dia. So, berapa? Kos tu 250. So, sekarang lihat bagaimana urus niaga melupuskan aset ini ataupun menjual aset yang kita tak guna ni memberi kesan kepada persamaan perakaunan kita. Mesin daftar tunai tadi asal 500, sekarang dah jadi 250. Lepas tu ya gimana ni? 250 tu ya gimana? Jadi tunai. Jadi duit. Macam tu, okey? Dia jadi tunai. Sejumlah kiri dengan kanan tu tak terjejas. Dia cuma bertukar balik. Tadi jadi mesin. Jadi duit semula. Senang deh. Beres. Okey tu. Bagaimana jika situasi seterusnya ialah kalau dia nak jual kepada Udin, Udin kata saya nak berminat dengan mesin tu tapi saya tak ada duit lagi. Okey. Udin ni akan jadi siapa? Udin ni akan jadi aset semasa. Aset semasa dalam bentuk penghutang. Sebabnya dia ambil mesin ni. Mesin ni kita beri kat dia. So mesin kita tinggal so. Tapi kita tak dapat duit. Kita dapat penghutang. Dapat apa? Dapat penghutang. So next time, boleh tak kita nak kutip hutang daripada dia? Boleh. Bila kita kutip hutang, dia jadi duit. Kalau kita letak duit tu dekat tunai di tangan, dia jadi tambah kat sini. Kalau kita simpan duit tu dalam bank, dia akan bertambah dekat sini. Boleh? Masih lagi kiri dengan kanan sama. Tidak ada peningkatan dekat kiri dengan kanan ni, tapi masih lagi sama. Dah. Nak start nego dah ni. Tadi beli mesin, besar dah buat mesin. Sekarang kita hendak membeli barang niaga pula. Ingat lagi Cik Zam ni berniaga apa? Alat tu tulis stationery. Okey, dia nak berniaga sekarang ni membeli barang niaga secara tunai. So barang niaga kita panggil apa? Stok ataupun inventory. Okey. Membeli barang niaga secara tunai. So disebabkan oleh dia ni ialah peniaga alat tulis. Tengok dia beli apa. 17 hari bulan Zam beli 60 rim kertas A4 yang bernilai RM8 satu rim. So jadi berapa total dia? 60 darab dengan 8, 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? 480. So 480 tu akan jadi stok barang niaga dia. Dia beli kertas kertas A4 nak jual. So dia boleh beli buku, dia boleh beli alat tulis yang lain, pen ke untuk nak nego ni. So dia pergi beli kertas A4 dulu sebagai stok dia. So dia beli stok sebanyak 480 iaitu 60 rim kertas A4 dengan harga RM8 satu rim. So bila dia beli aset semasa dia dalam bentuk stok. Dia beli dah bayar ke belum ni? Ya, dia beli secara tunai. Okey. So apa akan jadi? Tunai dia akan
berkurang. Boleh? So, tengok ni. Sama juga lagi. 110 dengan 110. Sebab apa? Sebab perubahan tu hanya berlaku dekat sebelah aset semasa. Bertukar je. 480 kurang sini tambah jadi bentuk kertas A4. Boleh? Okey. Any question kat sini? Sebelum saya pergi yang seterusnya. Boleh tak ni? Boleh. Siapa rasa macam dengan mata puan? Tak boleh nak proses ni. Royak lalu. Ada tengah proses, tengah loading tu, royak lalu. Nanti dulu puan, loading ni. Ni tengah loading ke tak ni? Beres ke? Clear ke? Alright. B. What happen jika dia pergi ambil stok barang, tapi dia tak bayar lagi. Nak ambil dengan siapa ni? Selain membeli secara tunai, Encik Zam juga membuat belian RM30 kertas warna RM5 setiap satu. Oh, kertas warna lagi murah daripada kertas air putih ni. RM5 darab dengan 30, jadi berapa? 150 ke? Okey, RM150 daripada paper shop. Perhatikan, setiap kali kita buat secara hutang, kita kena tahu siapa. Kalau kita bayar secara tunai, kita tak kisah dah. Tak penting dah, sebabnya kita tak ada hutang dengan dia. Tetapi apabila secara hutang, kita mesti remark, mesti take note siapakah yang kita berhutang. Loan ini liability ke asset ni? Siapa berhutang dengan siapa ni? Liability ke asset ni? Yes, liability. So, paper shop akan jadi pembekal, iaitu kita panggil pemiutang barang niaga. Hak tadi dua tu pemiutang juga, tapi dia bukan pemiutang barang niaga. Ni dia bagi pinjam duit. Hak ni dia bagi pinjam bagi hutang mesin ke? So sekarang ni paper shop tu akan jadi pemiutang barang niaga. Kita panggil trade creditor. Kita panggil apa? Trade creditor ataupun pemiutang dagangan. Kenapa kita panggil pemiutang dagangan? Kerana dia berkaitan dengan perniagaan kita, stok barang niaga kita. So, dia panggil pemiutang dagangan. Alright? RM150. So, perhatikan ni. Stok kita ni daripada 480 naik jadi 100, naik lagi 150. Naik 150 ni, dia jadi ni ada 30 lah stok kita semua sekali. Kertas putih dengan kertas warna. Cuma hak kertas warna tu, soalan kita tanya ialah, mari mana kertas warna ni? Hutang. Mari daripada sini. Barulah kiri dengan kanan kita tu jadi nambah 150. Okay. Kanan tambah 150, kiri tambah 150. Kiri tambah 150, kanan tambah 150, jadi 110, 150, 110, 150. Boleh faham? Boleh ikut? Boleh. Okey. Dah ada barang niaga, sekarang kita nak jual. Ingat tak? Jualan adalah aktiviti perniagaan kita. Mestilah kita nak jual. Okey. Dan apabila kita berniaga, kita nak apa? Jualan. Okey. So, ada satu istilah baru ni. Jualan. Jualan ni adalah operasi biasa kita. Inilah aktiviti kita. Kan? Aktiviti perniagaan. Kalau tak ada jualan, orang tak berniaga. Dan bila kita menjual, kita mesti nak jual dan dapat untung. Saya akan guna istilah macam ni adalah untung dah. Kita nak dapat untung. Okey. So, bila kita jual, perhatikan dia jual ke apa ni. Encik Zam jual kertas A4 yang bernilai RM40. Dijual pada harga RM48 secara tunai. Okey. Katakan dia jual RM48. Jualan dia
Jualan dia hasil. Jualan RM48. Yang RM48 ni dia dah jual dengan keuntungan sebab harga dia ialah kos dia 40. So dia ada untung berapa? Untung sebanyak 8. Boleh faham? Boleh tak? Untung berapa? Untung 8. Dah. So, macam mana kita nak record dalam persamaan perakaunan kita? Pasal dok tadi saya kata untung akan menyebabkan modal bertambah kan? Ingat tak? Untung akan menyebabkan modal bertambah. So that's why kita tunjuk macam ni. Ada 3 tepak ni. Ada 3 tepak. Perhatikan. Stok dia 40. So stok berkurang 40. Stok akan kurang 40. Duit akan bertambah 48. Betul tak? Jadi 40 ni 8. 40 dengan 8. Sini kurang 40. Sini tambah 48. Tak balance. Okay. Sebelum ni kurang 40 tambah 40. Kurang 250 tambah 250 deh. Sekarang ni kurang 40 tambah 48. Tak balance ni. Kenapa dia 8 riyal tu? Baru perasan. Bila kita jual, kita berniaga, kita kan untung 8. 8 tu nak letak kat mana? Letaklah dekat modal. Bawah equity tu sebagai tambahan kepada modal kita. Boleh faham? So, kiri dengan kanan bila awak tambah, dia akan jadi sama juga. Kiri dengan kanan. Okey tak? Yang ni slow sikit ni perhati molek. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau nak tulis dekat chat pun boleh. Nak tanya terus pun boleh. Boleh faham tak? Macam mana ni? Boleh tak? Fatin okey? Okey. Boleh faham ni Fatin? Loading. 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 Sebelum tadi faham? Sebelum lagi pun loading juga. Siapa yang tengah loading lagi ni? Acik Royak, siapa yang lagi tengah loading? Selain daripada Fatin, siapa lagi loading? Sebelum tu aku loading sikit. Okey. Lagi sekali saya try lagi sekali dah. Saya try lagi sekali. Okey, saya tulis lagi sekali. Urus niaga yang sebelum ni tak jual lagi. Awak masuk modal, beli mesin rusak kita jual, kita dapat duit. Tu ada mesin tu kita jual, kita tak dapat bayaran lagi. Lepas tu kita beli stok, beli kertas, nak jual, nak buka kedai ni. This time kita jual. Okay. Nak jualan ni kan, saya buat lagi sekali dah. Saya terangkan lagi sekali ya. Situasi dia ialah dia jual kertas A4 yang bernilai 40 pada harga RM48. Okey. So, perkara pertama yang kita perlu tahu ialah bila kita berniaga, kita nak untung. Ini simbol untuk untung. Untung ialah berlaku apabila hasil lebih besar daripada belanja. Yang ni loading ke tak ni? Loading ke clear ni? Clear.
Jadi, kertas tu tadi, kita jual pada harga RM48. Deh. Kita beli kertas tu pada harga RM40. Masa kita beli stok tu, kita tak tahulah ni berapa putih kertas dia jual ni, tapi kos dia 40. Deh. Berkali saya rasa laperia tu tadi kali dengan 5 kot. Lapar kali 5 jadi 40. Okey. Betul tak? Lapar kertas. Lapar pula. Kertas tu okey, laperia stok rim tu. Sebandel tu. Dia jual 5. Jadi kos dia ialah 40. Tak? Tak tahu satu rim tu berapa? Satu rim. A4 paper. Sorry. A4 paper. Ni kertas ni. Ni kertas ni. Ni orang panggil satu rim. Faham tak? Sampai. 5. Dah 40 ke. Dia beli tadi pada harga laperia ke. So. Dia beli ke pada harga laperia. So. Jadi mungkin dia jual 5. Jadi kos dia berapa? Kos 5 kertas tu ialah RM40. Betul tak? Kalau dia jual pada 40 juga, untung ke tak? Tak untung, tak rugi. Tak. Tak untung, tak rugi ke? Penego apa tak untung, tak rugi? Orang tak panggil nego kalau tak untung, tak rugi. Orang buat kebajik ke? Betul tak? Betul. Jadi kalau nak nego, kita mesti jual pada harga yang ada untung. Boleh faham situ? Boleh. Okey. So, perkara yang kedua ialah awak perlu tahu apa yang berlaku apabila ada urus niaga ni. Jual yang harga kos 40 dijual pada 48. Yang pertama, apabila kita jual secara tunai, kita akan ada pertambahan wang tunai. Berapa duit tunai bertambah? 48. Betul tak? Yang kedua, yang seterusnya, apa jadi pada stok barang niaga kita? Stok kita bertambah ke berkurang? Berkurang. Yes, stok kita berkurang. Berapa stok berkurang? 40 lah. Betul? Tak balance ni. Hak kurang 40. Hak tambah 48. Dah kita buat dah. Tadi kita nego. Kan ada laperia tu. Laperia tu apa? Laperia tu untung. Soalan dia ialah dalam persamaan perakaunan kita nak tulis gano. Okey, kita tulis ni dulu. Tambah dulu tunai 48. 48 tambah dekat tunai. Okey. Asalkan kita ada tunai 40 ke? Mana dah? Sudah. Pak atas dah. Awak tengok hak sebelum tu deh. Tengok sebelum tu, sebelum urus niaga kita ni 4020 ke? Ni 4020 ke? Ni asal ada 4020. Bila kita jual, kita dapat duit. Dapat duit 40 ya, tambahlah 4 berapa? Jadi 40 ni 8. Betul? Okey. Hak kurang tadi, kita kurang ke lah? Berapa yang kurang tadi? Stok kita kurang. Tak ada lah 5 rim kertas tu. Hak harga 40 ya tu. Kurang? Okey. Jadi bila sini kurang 40, sini tambah laperia 48, jadi tak balance. Sebab ada laperia tu ialah penambahan kepada modal kita. Sekarang kita menjual dengan adanya untung. Tambahlah dekat sini. Bertambah dah modal kita. Iaitu kita dapat untung daripada jual kertas tadi. Untung akan menambahkan modal. Boleh? Loading lagi kah? Boleh.
Jadi persamaan kita masih lagi sama, iaitu kiri jumlah dia 110, 158. Kanan pun jumlah dia 110, 158 juga. Okey? Okey, kita tengok atas ni. 100, 150 ya ke? Tiba-tiba jadi 10058. Ke biar nak lapar ya ni? Lapar ya ni ke untung. Alright? Boleh? So saya bagi situasi untung. Nak tengok situasi rugi tak? Ada rugi tak? No, tak ada. Saya tak letak. Jadi kalau rugi dia akan jadi rugi sini. Rugi. Rugi lapar ya. Ni dia akan jadi apa? Tolak 40. Sini jadi 32 sini. Kalau dia jual rugi deh. 32. Masuk 32 ya je duit. Rugi lapar ya. Okey? Alright. Okey, tadi kita jual, kita terus dapat duit. Tetapi kalau kita jual secara kredit. Maksudnya ada orang tu dia nak berhutang, nak ambil dulu barang tapi tak bayar lagi. Okey, apa akan jadi? Itu dalam situasi B. Situasi B ialah kelas hari ni saya record, jadi in case kalau awak loading lama sangat, okey, awak boleh tengok balik record ni, nanti saya letak dekat dalam Google Classroom deh. Okey, boleh saya teruskan? Jika kita jual secara kredit pula, ingat bila kita jual secara kredit hutang, kita kena ada take note, kena ambil tahu siapakah yang berhutang tu. Pada 1 September seorang pelanggan, nama dia Amin. Amin nak beli kertas warna bernilai RM10 pada harga yang lebih rendah, iaitu RM8. Ni rugi lagi. Tak bayar lagi. Okay. Saya pria lah jual ni. Jual pada harga RM8 pula dah. Sepatutnya tak bolehlah jual RM8. Disebabkan harga jualan lebih rendah daripada kos, maka perniagaan telah mengalami kerugian. Rugi berapa ya? Rugi 2 ya. Okey, saya buat kat sini juga dah. Okey. Hasil jualan RM RM8. Kos yang kita keluarkan ialah RM10. So jadi ada rugi RM2. Ingat, rugi akan mengurangkan modal deh. Alright. So, yang kedua kita kena tahu nak rekodnya macam mana. Kesan dia apa? Kesan dia ini duit hasil. Tapi kita dapat ke duit ni hutang. Betul tak? Tak jadi duit lagi ni. Dia akan jadi penghutang. Penghutang ada RM8. Bertambah penghutang. Sebelum ni tak ada. Penghutang nama lain dia ialah debtor, okay? Debtor, orang yang berhutang. Stok kita pula berkurang. Berapa? 10. Iaitu ada rugi RM2. Rugi. Alright, so macam mana nak record? Perhatikan stok kita ada berapa tadi Tengok naik atas sikit. Stok kita ni kata 30 Stok ni 30. Ini jual secara tunai. Tengok stok kita ni 30. Saya tak tulis pula kat sini. Stok ni 30. Tolak. Mana kalkulator tu? Aduh. Ini 9 kosong. Saya ambil daripada mana ni? Saya ambil daripada ni 590 ni dah. Sebelum tu dah. Asal ada 590. Sekarang stok kita RM10 kurang. Tengok ni. Dah.
Jadi 5 lapis kosong. Duit tak masuk. Duit bank pun tak masuk. Tetapi ada kreditor. Sini kurang 10. Sini tambah 8. So, ada perbezaan RM2. RM2 tu ialah rugi. Boleh? So, yang ni kena tolak. That's why saya letak dalam kurungan. So, kiri dengan kanan dia berkurang RM2. Tadi 5 lapis ke? Okey? Okey tak? Okey. Kalau okey, cuba jawab beres dekat sini. Cuba komen beres. Kalau tak beres, bagi tahu tak beres. Fatin okey? Okey. Okey. Nanti recording ni saya akan letak dekat Google Classroom. Awak boleh pasang balik supaya senang awak nak buat ulang kaji. Alright. Sikit lagi boleh? Ada berapa lagi? 7, 8, 9. 3 lagi dah. Okey. Ingat tak tadi Cik Amir ni dia berhutang dengan siapa? Tengok hutang dia dengan Cik Amir, dengan ni hutang beli mesin, hutang kertas dia, dengan paper shop dia. Ni hutang ni. Hutang tu maksudnya apa? Liability tu maksudnya tanggungan dengan pihak luar. Kena bayar ni, kena bayar. Okey, so jika kita nak bayar hutang macam mana? So dalam perniagaan ada dua istilah, bayar hutang ataupun kita kutip hutang. This time kita kena bayar hutang kepada pemiutang. Bayar hutang, baiklah. Saya nak bayar hutang kepada siapa ni? Bayar hutang kepada Cik Amir. Ingat tak kita pinjam berapa dengan Cik Amir? Kita pinjam RM5,000. So kita pun nak bayarlah sebahagian daripada hutang kita. Okey, katakan kita bayar tu guna cek. Guna duit bank lah. Okey, katakan kita bayar guna cek. So perhatikan, duit bank kita akan berkurang. Tadi ada RM5,000, sekarang kurang RM1,000. Lagi satu, hutang kita dengan Amir pun berkurang juga. Okay. So, kanan berkurang RM1,000, kiri pun berkurang RM1,000. Balance lah. Tengok jumlah dia akan kurang RM1,000, kurang RM1,000. Senang ke? Kalau kita bayar semua, tak ada. Tak ada semua RM5,000. Tak ada duit bank RM5,000. Kita. Boleh? Okey ke? Senang ke? Okey. Okay, saya kata bila kita berniaga, kita ada dua situasi. Kita kutip hutang ataupun kita bayar hutang. Tadi kita bayar hutang dengan Amir. Sekarang ni kita nak kutip hutang lah ni. Kita nak kutip hutang dengan siapa? Siapa yang berhutang dengan kita? Cuba cek. Siapa yang berhutang dengan kita? Udin berhutang dengan kita. Amir berhutang dengan kita. Kita nak kutip duit dengan Amir boleh? Kita nak kutip duit dengan Amir deh. Amir. Kok Amin nama dia? Amin. Amir tadi pemiutang. Amin hutang berapa ringgit? RM8 je pun. Tapi kena kutip. Okey, kalau tidak tak ada lah untung kita tadi. Baik. So bila kita kutip hutang dengan Amin, hilang lah Amin. Tak ada lah Amin dalam senarai kita deh. Lepas tu dia bertukar jadi apa? Dia bertukar jadi apa? Jadi ke apa kelas? Jadi duit tunai. 407 net. Asal kita ada berapa? Kita ada 40 net lapis campur dengan RM8. 40 net lapis campur dengan RM8. Jadi 407 net. Kalkulator ada ke dok? Siap-siap awak. Ada. Kena start. Ada kalkulator ni depan dah. Tak usah dengan handset payuh Kena ada kalkulator. Pinjam lah kalkulator siapa-siapa kalau tak ada. Adik sekolah ke ada. Awak sekolah dulu pun ada ke kalkulator. So perhatikan.
Dia hilang RM8 di sini, dia naik dekat sini. So, kiri dengan kanan dia masih lagi sama, tidak terjejas. Tak melibatkan di sebelah kanan pun. Boleh? Last sekali ialah contoh yang saya beri di sini ialah bagaimana jika pemilik ambil untuk kegunaan sendiri. Perhatikan saya kata tadi, jika pemilik dan perniagaannya adalah dua entiti yang berasingan, andaian yang kita buat andaian perakaunan ke, andaian entiti berasingan, pemilik dan perniagaannya adalah dua entiti yang berbeza. Jadi tak boleh nak campur aduk duit perniagaan dengan duit pemilik ataupun duit persendirian. Jadi apabila pemilik mengambil apa-apa barang ataupun hak perniagaan, mesti kita record, mesti kita tanda. So kita tanda sebagai ambilan. Ambilan aset tunai, aset bukan semasa ataupun barang niaga akan dipanggil sebagai ambilan. Ambilan akan mengurangkan apa? Mengurangkan modal. Okay, mengurangkan modal. So pada 1 Disember Encik Izan mengambil wang tunai perniagaan sebanyak 100. Ambil kertas pula 8 riyal. 8 riyal kali 2 jadi 12 riyal. Nampak kan ni? Okey, mari saya tulis. Ada 2 perkara Cik Izan buat tu. Cik Izan buat apa? Cik Izan buat ambilan. Ambil duit dah sekarang. Lepas tu ambil pula kertas. Nak guna untuk anak dia ke. Okey. Ambil kertas. Kita record kita tulis kita tulis supaya kita nampak dengan lebih jelas. Tengok dan perhatikan dengan baik-baik apa yang berlaku dalam urus niaga ini. Yang pertama, dia ambil wang RM100. Ni ambil untuk kegunaan sendiri dah. Baru jadi ambilan. Jadi, apa jadi bila kita ambil duit? So, tunai perniagaan bertambah ke berkurang? Berkurang. Betul tak? Kemudian, apa lagi yang akan berkurang? Bila kita buat ambilan ni kita nak letak sebelah mana? Kita akan letak di bawah equity pemilik sebagai tolakan. Okey? So, apa akan jadi? So, akan wujudlah ambilan. Akan wujudlah ambilan. Tambah tu maksudnya ambilan bertambah lah. Sebelum ni tak ada, jadi ada aktiviti ambilan ni. Yang kedua ialah apabila kita ambil barang niaga. Barang niaga diambil berapa? 2/8 sama dengan RM16. Barang niaga ialah stok. Betul tak? Dan kita rekod sebagai ambilan. Bertambah lagi ambilan kita. Sebab itulah dalam kunci kira-kira ni, ambilan dia 112. 100 duit tunai, 12 stok. Di sebelah kiri ni kita rekod sebagai tunai berkurang. So tolak dekat tunai. Jadi 397 ni. Satu lagi tolak dekat stok. So stok berkurang 12 lagi jadi 5 ni. Boleh? So kiri dengan kanan tu berkurang sebanyak 116. 116 berkurang. Boleh faham? Boleh tak kelas? Okey tak ni? Loading? Senang ya ke? Mana tak faham tanya? Mana yang tak faham sila tanya. Mana tak faham? Mana tak faham? Wait. Okey ke? Okey. Rami okey tak? Rami, Fazrina. Okey. Fazrina line tak comel ke? Ada masalah line internet ke Fazrina?
Fazrina ada masalah ni. Rina Lancelot. Duk mana benar Fazrina ni? Si ekor dia. Susah tau kalau kita belajar kita sekak. Memang tak payah deh. Kalau lain okey, kita beres lah. Okey. So, apa yang kita belajar hari ni tadi? Saya bagi contoh satu perniagaan. Lepas tu, apakah kesan dia kepada perakaunan apabila kita buat perniagaan tu? Kita tahu bahawasanya apabila kita buat perniagaan, kita buat bisnes. Kita nak tahu bisnes kita untung atau rugi. Betul tak? Siapa yang boleh tolong kira ni? Accountant lah. Kita lah. Kita ni jadi accountant. Masuk kelas saya kena jadi accountant. Okay? Accountant buat mana? Accountant record lah. Accountant record. Accountant buat pengkelasan. Kelaskanlah mana urus niaga beli, mana urus niaga jual, mana urus niaga bayar hutang, mana urus niaga kutip hutang. Rekod dalam buku semua. Okay. Lepas tu last sekali kira lah. Kira apa? Kira untung ataupun kira rugi perniagaan tu. Lepas tu kira juga berapa banyak, how much. How much ada? How much apa? How much asset, how much liability, how much equity. Equity dengan liability bila kita tambah mesti sama dengan jumlah aset. Kiri mesti sama dengan kanan. Okay? So maksudnya every urus niaga yang berlaku dalam contoh 1.43 ini, okay, telah memberi kesan kepada laporan keuangan kita, iaitu sama ada asset, liability ataupun equity. Okay. So saya dah tunjukkan dekat awak ni berapa contoh ni. 9 contoh besar, tapi ada yang yang kecil-kecil AB tu kan. So berapa semua sekali. So sila pergi perhatikan semua sekali tu biar jelas maklumat 1.43 tu. Yang penerangan dalam 1.43 dekat muka surat 8 tu mesti jelas. Ni dia 8 tu ni. Muka surat apa ni? Muka surat 12. 12, 13, 14, 15, 16 tu mesti jelas. Kena tahu. Oh, bila kita bayar hutang jadi macam ni. Duit kita berkurang. Pemiutang kita berkurang. Macam tu. Okay. So, sebelum kita bersurai, boleh kita buat latihan sikit. Tolong tulis dekat komen Tolong tulis dekat komen. Untuk aktiviti 1, kelaskan yang berikut sama ada aset ataupun liability. Yang pertama, pinjaman daripada Ahmad. Okey. Siapa nak jawab? Cepat. Pinjaman daripada Ahmad, aset ke liability? Sila tulis di ruangan chat. Pinjaman daripada Ahmad. Aset kita ke liability kita? Pinjam daripada. You all pinjam daripada. Macam tak adil lah pinjam daripada Amir. Liability. Yes. Yang asetnya apa? Yang asetnya duit. So pinjaman ialah liability. Okay, so liability kita bertambah. Tunai di tangan ialah. Okay, next. Tunai ialah aset. Aset semasa ke? Aset bukan semasa. Aset semasa. Okay. Mesin. Yang ketiga, mesin. Aset semasa ke? Bukan semasa. ABS. Aset bukan semasa. Mesin. Mesin ni dia payah nak cairkan. Okay. Kalau duit tu senang nak cairkan. Pemiutang. Pemiutang aset ke liability? Pemiutang ialah liability. Ya, betul. Liability pemiutang ni liability. Sebabnya perniagaan kita berhutang dengan orang luar. Okay. Liability. Liability. Logat awak ni.
Seterusnya premis. Apa dia premis? Premis ni ialah tempat perniagaan kita. Kalau kedai lah, kalau warung lah, kalau bangunan lah. Okey, premis perniagaan kita panggil. Premis perniagaan ialah aset bukan semasa. Okey, jadi boleh dikatakan macam bangunan lah, bangunan perniagaan. Okey, aset bukan semasa. Okey. Next. Kenderaan bermotor. Sama lah, aset bukan semasa. Kadang-kadang van, kadang-kadang lori, kadang-kadang kereta, kadang-kadang motosikal, kenderaan bermotor. Aset bukan semasa. Good. Stok barang niaga. Stok barang niaga ialah aset semasa. Ya betul, aset semasa. Aset semasa ialah stok aset semasa. Good. Okey. Next, penghutang ialah apa? Okey, sila jawab. Kita nak tahu betul ke tak ni? Awak punya pemahaman ni. Okey, aset semasa. Penghutang ialah aset semasa. Bagus. Alright. Panjangnya ayat yang bawah ni. Okey, mari kita tengok ayat yang bawah tu. Wang yang dihutang daripada bank. Pinjaman bank lah ni. Wang yang dihutang daripada bank. Panjang ayat dia. Tapi dia ayat pinjaman bank. Sama yang bawah ni. Wang yang dihutang daripada bank ataupun pinjaman bank ni sama. Okey, liability ayat dia je lain. Tapi dia membawa maksud yang sama. Pemiutang barang niaga. Pembekal lah ni. Pembekal yang kita pergi beli barang. Tapi kita kata nak ambil hutang. Tak usah bayar lagi. Liability apa? Semasa ke jangka panjang? Liability semasa ke jangka panjang? Pemiutang barang niaga. Liability semasa ke liability jangka panjang? Semasa. Kalau bank tadi panjang. Okey. Pemiutang barang niaga ialah liability semasa. Pinjaman daripada Johan. Ini semua liability ni. Sama. Pinjaman daripada Ahmad, pinjaman daripada Johan. Semuanya ialah liability. Dia bergantung pada jumlah lah berapa kita pinjam. Kalau jumlah dia kecil, dia akan jadi semasa. Kalau jumlah dia besar, 100 juta, dia jadi jangka panjang. Okey? Boleh? So, ini pun liability. Okey, ada buat pengiraan sikit ni. Ada kalkulator tak? Kalkulator. Yang ni kita nak test Nak test persamaan perakaunan. Okey, kita nak test persamaan perakaunan kita. Diberi di situ. Awak kategorikan dulu yang mana aset dengan yang mana liability ni. Untuk premis perniagaan 9,000, mesin 900, kreditor 1150, debtor 275, tunai di tangan 5075, pinjaman daripada Ahmad 2,000. Tanda dulu yang mana aset, yang mana liability. Okey, yang mana aset? Okey, bagi tahu saya yang mana aset. Premis perniagaan aset ke? Asset or liability premise? Asset. So kita letak bawah asset dah. Lagi mesin. Asset. Asset juga. Creditor. Premise. Creditor. Liability. Premise ke apanya? Liability. Nak royak liability, royak premise. Kita letak dia ni dah. Okey. Lagi debtor. Asset. Kiri ke kanan. Debtor sinilah. Debtor kiri. Debtor dekat aset. Tunai. Asset. Tunai aset. Okey. Lagi. Pinjaman daripada Ahmad. Liability. Okey. Liability 2,000. Dia suruh kita cari modal apa? Modal equity lah. Okey, so kita tahu aset sama dengan liability tambah equity. Betul tak? Kita tambah dulu aset dapat berapa.
Ni kah? Betul kah? Cuba tambah. Ada kalkulator tak? 9,900 275 5075 15250. Sama tak dengan ni? Ni 2000. Ni 1550. Ni 3550. Tak sama ke? Tak sama Tak. ke? Ni sini berapa sini? JK yang ni dengan yang ni bila tambah dapat ni. Jeng. Macam mana ni? Kena tolak. Yes. Tolakkan dengan 3550. Susi ni jadi berapa? So berapa modal? Modal 1,700. lah. Sebabnya bila 1,700 ni dan 11,700 tambah dengan liability 3,550 tambah dengan 1,170 baru dapat 15,250. Nak dapat mana sebelah 700 ni? Tolak aset dengan tolak dengan liability. liability barulah dapat modal. Okay, so dia tanda soal dia modal berapa? 11,700. Okay. Yang ketiga saya bagi ke awak pula buat. Awak jawab ke saya. Awak bagi jawab ke saya pula. Dia suruh carikan lain. Dia pergi ke tak modal? Dia pergi modal. Cuma kita kena kategori. Yang ni equity, yang ni assets. Masa asset, liability, asset. Liability yang tak tahu. Senang je. Sekarang ni liability yang tak tahu. So dia tak tahu sini. Modal dia bagi 23,750. Ni soalan yang kedua dah. Tambah berapa sama dengan aset. So totalkan aset dulu. Aset 4950, 5,700, 5,500, 8,800 dan tunai 1,250. So total aset ada berapa? Tak apalah. That's why awak kena tahu yang mana satu aset, yang mana satu liability. Kena macam tahu kategori dia dulu. Baru tak tukar. Siapa dapat jumlah aset dah? RM26,200. Okey, aset 20,200. So boleh tahu lah sini. Berapakah liability? Siapa dapat? RM2,500. Siapa lagi dapat? Sila kira siapa yang dapat. Sama tak dengan siapa tadi jawab? Wani ke Umi jawab ke? Saya. Umi jawab 2,500. Orang lain jawab berapa? Umi cek balik 2,500 tambah dengan equity. Dapat sama tak dengan aset? 2450. Ada dapat 2450. Umi ni cek balik Umi. 2450. 2450. Betul tak Umi? Jangan dilorak gak? Lorak dia. Ni 50 ni Umi dah. Salah. Salah deh. 2450. Boleh? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey tak? Okey, saya bagi kerja dekat awak boleh? Nombor 4. Dengan mengambil kira urus niaga di bawah, nyatakan kesannya kepada persamaan perakaunan. Contoh, penghutang memulangkan barang yang rosak. Kalau barang yang kita jual kat dia tu rosak, jadi stok masuk semula dalam stok akan masuk balik ke dalam perniagaan kita. So stok bertambah, penghutang kita
berkurang. Kalau ni bayar pemuyutan 70, so apa akan jadi? So kena tengok dari segi apa jadi pada aset dia, apa jadi pada liability dia, apa jadi pada equity dia. Contoh, bayar pemuyutan. Pemuyutan tu liability. Bila kita bayar pemuyutan akan kurang. So tulis sini pemuyutan berkurang RM70. Lagi, apa lagi berkurang? Tunai berkurang. Tunai tulis kat sini. Tunai berkurang RM70. Equity tak ada apa-apa kesan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. So pastikan awak cuba jawab A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ada O siapa? Dan yang kelima ni ialah dia suruh awak lukis, sediakan kunci kira-kira dah. Kunci kira-kira tu cuba tulis kunci kira-kira macam kunci kira-kira Cik Zam tadi tu. Ambil letak ni, kreditor duduk kat mana, peralatan duduk kat mana, kenderaan duduk kat mana, stok duduk kat mana. Okey. Kemudian modal dia tak bagi, awak kena kira. So awak buat sebagaimana kunci kira-kira Cik Zam ni. Letak kat tempat dia yang betul dah. Ikut kategori dia. Kemudian mana tadi soalan dia? Lepas tu ambil kira urus niaga ni. Bila berlaku urus niaga ni apa jadi pada kunci kira-kira dia? Jadi kita guna contoh Cik Zam tadi. Tengok kalau beli peralatan apa akan jadi. So apa jadi pada kunci kira-kira dia? Buat 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya last kali kunci kira-kira yang kelima tu kita nak tengok berapakah aset dia, liability dia, equity dia. Boleh? Cuba buat dulu deh. Cuba buat dulu. Nanti next class kita akan bincang. Boleh? Jangan tak cuba. Kena cuba. Okey? So, kalau perlu buat discussion sesama awak, buatlah discussion. Tanya, jawab macam mana ni? Dah. Cuba berbincang. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey tak ni? Okey. So, hari ni apa yang kita belajar? Kita belajar apakah kesan urus niaga kepada persamaan perakaunan. Apa jadi putih ni? Apa dia ni? Okey, kita belajar apa tadi? Kita belajar 1.4 Okey, 1.4. Kita nak tengok persamaan perakaunan dan pengkelasan. Pengkelasan akaun tu tadi dah. Asset, liability, equity, belanja, hasil. Okey. Kemudian kita tengok kesan sesuatu urus niaga kepada persamaan perakaunan, khususnya kepada kunci kira-kira. So kita belajar ada istilah baru hari ni. Kita belajar istilah ambilan, kita belajar untung, kita belajar rugi, kita belajar kreditor, kita belajar debtor ataupun pemihutang dan penghutang. Apa lagi benda baru yang kita belajar hari ni? Apa lagi benda baru yang kita belajar hari ni? Apa lagi benda-benda baru yang awak diperkenalkan dengan benda baru hari ni? Ambilan. Asset, liability, equity tu lama apa dia? Ambilan. Ambilan, yes, ambilan. So ada istilah baru iaitu ambilan. Okey, kreditor, hutang, bayar hutang, kutip hutang, beli barang, jual barang, betul tak? Okey, beli alat mesin, bukan semasa, macam mana, beli dengan hutang, beli dengan tunai. Okey? So sila cuba jawab dulu aktiviti nombor 4 dan nombor 5. Nanti next class kita akan bincangkan. Saya nak tengok yang next class tu saya nak tengok awak buat atas kertas. So kalau boleh buat atas kertas, nanti dalam kelas pokok gambar send dekat Telegram. Okey? Sebelum kelas send dulu dekat Telegram. Send dekat Telegram dulu untuk soalan nombor 4 dengan nombor 5. Okey. Semasa buat tu mungkin awak akan tertanya-tanya nak buat macam mana. So boleh jawab, boleh tanya dalam Telegram. Okey?
Okey. Tanya dalam Telegram. Mungkin kawan-kawan awak pun nak tanya juga. Jadi awak tanya dalam Telegram, bila saya jawab, orang lain pun boleh tengok juga apa jawapan ataupun kemusykilan awak tu tadi. Boleh kelas? Boleh. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah kita dah selesai kelas untuk hari ini. Saya berharap awak teruskanlah fokus awak, jangan bagi hilang fokus, sebabnya nanti kita akan bergerak kepada buku simulasi tu. Sipir dulu dah. Buku simulasi tu kita akan jumpa nanti bila kita belajar dokumen sumber dah. Tak lama dah kita nak belajar dokumen sumber. Kita akan selesaikan nombor 4 dengan nombor 5 punya aktiviti ni dulu dah. Lepas tu baru kita akan pergi ke dokumen sumber. So bila kita masuk dokumen sumber, baru kita belik buku simulasi yang satu lagi. Okey? Baiklah. Jika tidak ada apa-apa soalan lagi, kita sudahi kelas kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Ummul Kitab pula. Tasbih Kifarah dan surah Wal-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Jumpa lagi.